dan salam sejahtera kepada Profesor Ahmadiyah Dr. Osman bin Yusof dan kawan sekalian. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan kertas cadangan projek pembangunan CPP, iaitu bagi projek kami adalah penanaman fertigasi rock melon. Okey, ini adalah senarai kandungan cadangan projek kami. Okey, pertama ialah pernyataan permasalahan. Okey, yang ia suka didapati dan dikomersialkan di seluruh Malaysia dan Asia. Permintaan buah rock melon yang mempunyai permintaan yang tinggi, tetapi hasil pengeluarannya belum cukup memenuhi pasaran di dalam dan luar negara. Okey, penggunaan penanaman secara fertigasi seperti rock melon kurang diusahakan oleh penduduk di Malaysia. Okey, pengenalan. Fertigasi adalah satu kaedah penanaman di mana pemberian baja yang lengkap kepada tanaman diberikan dalam bentuk larutan dan disalurkan ke zon akar melalui sistem pengairan tipis. Okay, fertigasi juga adalah pokok yang ditanam di dalam bekas atau polybag yang mengandungi media bukan tanah yang sesuai. Okay, fertigasi juga adalah sistem yang sangat kritikal diusahakan kerana ia dapat mengurangkan kos jangka panjang dan mengurangkan tenaga kerja. Okay, seterusnya adalah profil syarikat. Okay, latar belakang syarikat. Nama syarikat kami cadangkan adalah One Farm Sedia Berhad. Jenis perniagaan adalah penanaman berbentuk fertigasi. Kami mencadangkan projek kami dilakukan di sekitar Jalan Perkhidmatan Libong. Okay, jenis perniagaan adalah pengkosian dan aktiviti perniagaan utama kami adalah penanaman, pembekal dan pengedar. Modal yang kami cadangkan adalah sebanyak RM300,000 Malaysia. Okay, ini adalah logo syarikat kami, iaitu membawa maksud tanaman sepakatan yang menggabungkan satu suasana dan perasaan yang harmoni. Okay, ini carta organisasi, iaitu diketuai oleh saya dan Fatina sebagai pengurus kewangan, Dewi Karina sebagai pengurus pemasaran dan Izzata Afifah sebagai pengurus operasi. Okay, misi, visi dan objektif syarikat. Misi syarikat ialah untuk membangunkan serta meningkatkan minat masyarakat dalam mengusahakan pengusahaan sendiri dan membentuk kepelbagaian sumber tenaga pembangunan masyarakat dalam bidang perniagaan. Ia menyumbang ke arah agenda pembangunan ekonomi negara dan mewujudkan golongan masyarakat yang berdikari serta berpendapatan tinggi. Ia menjadi salah satu pusat syarikat jenis tanaman yang dapat bersaing di pasaran domestik dan juga di Asia Tenggara. Selain itu, ia juga meluaskan pasaran buah rock melon ke Malaysia dan ke seluruh Asia. Okay, visi syarikat adalah untuk menjadi pembangkit usaha industri perniagaan, khususnya kepada golongan bumiputera yang senantiasa mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sihat. Okay, objektif syarikat kami adalah pertama, menghasilkan buah yang berkualiti dan sihat. Kedua adalah penggunaan teknologi yang mudah dan bersistematik. Secara keseluruhan, buahnya berunsur kaedah fertigasi. Yang ketiga adalah pendapatan pelanggan yang lumayan. Keempat, memasarkan dan masyarakat mempromosikan buah rock melon yang suka didapati di seluruh Malaysia. Selain itu, ia juga melatih petani dan masyarakat Malaysia dengan cara penanaman fertigasi, menggalakkan penggunaan teknologi atau cara yang lebih mudah untuk penanaman jenis fertigasi. Okay, faedah projek. Kelebihan dan faedah pembukaan projek. Pertama ialah kelebihan pembukaan promis kepada jiran setempat, iaitu memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat kerana memerlukan ramai pekerja yang berdedikasi untuk mengusahakan projek ini. Kedua ialah memenuhi permintaan setempat dan matlamat nasional negara di samping membantu dan membina semangat golongan ibu tunggal yang ingin mencuba untuk mengusahakan jenis tanaman fertigasi. Okay, kelebihan kepada syarikat kami, iaitu lokasi yang kami cadangkan adalah strategik kerana berdekatan dengan pekan, iaitu Bandar Perdah dan juga sekitar perkampungan, iaitu Kampung Perkhidmatan Libong. Selain itu, ia juga berdekatan dengan kawasan perumahan Perdah serta Perkhidmatan Pauh. Okay, selain itu, pelanggan yang disasarkan ialah terdiri daripada penduduk kawasan tersebut dan sekitar kawasan berdekatan kerana jarak di antara lokasi tanaman yang dicadangkan adalah lebih kurang dalam 500 meter dan juga terdapat Politeknik Perkhidmatan Pauh dan UiTM Pulau Pinang yang terletak dalam 1 kilometer dari lokasi tanaman yang dicadangkan. Walaupun terdapat pesaing daripada komis yang lain di sekitar kawasan tersebut, namun dari segi jenis tanaman yang diusahakan adalah
menggunakan kaedah yang berbeza. Okay, lokasi dan saiz projek. Okay, lokasi yang dicadangkan oleh kami ialah di sekitar kawasan pematang, sekitar kawasan pematang bawah, iaitu letak di sebelah jalan sini, iaitu Jalan Pematang Libung. Okay, ini cadangan kawasan tanah dan lantaran lot untuk projek kami. Ini adalah plan lantai untuk projek kami. Seterusnya saya serahkan ke kawasan. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang kajian pasaran kami. Sebelum itu kami definisinya ialah aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang-barang daripada pengeluar kepada pengguna. Aktiviti pemasaran ini melibatkan kegiatan seperti membeli, menjual, mengangkut, menyimpan, menggrade, membungkus, mengagih serta menanggung risiko yang berkaitan dengan aktiviti pemasaran. Tujuan kami melakukan pemasaran ini adalah untuk memenuhi kehendak pengguna serta membawa keuntungan kepada pengeluar. Analisis pasaran di sini kami terbagi kepada 5, iaitu kajian pemasaran, trend pasaran, sasaran pasaran, saiz pasaran dan kekuatan dan kelemahan pasaran itu. Okay, kajian pemasaran yang kami lakukan melibatkan 50 orang responden yang duduk di sekeliling Jalan Pematang Libung. Dan persoalan ini adalah untuk mengetahui lokasi pertanian rock melon yang sering menjadi pilihan anda untuk dikunjungi selepas gaji atau pada masa yang terluang. Kedua ialah dalam membuat penilaian dan pemilihan pada sesuatu buah, apakah aspek utama yang dititik beratkan. Di sini kami dapat melihat responden memilih majoritinya kesegaran dan kebersihan daripada yang lain. Kerana ini menunjukkan penduduk sekeliling mementingkan kesegaran dan kebersihan sesuatu buah itu untuk sebelum memilih satu buah rock melon. Next. Persoalan ketiga, kami ingin mengetahui sama ada penduduk sekeliling bersetuju atau tidak sekiranya penanaman vertikasi rock melon cawangan syarikat One Farm dibangunkan di sekitar Jalan Pematang Libung ini. Kami mendapati majoriti 80% bersetuju jika kami membuka cawangan di kawasan Jalan Pematang Libung ini, manakala 20% tidak bersetuju. Seterusnya, persoalannya kami ingin mengetahui sama ada pengetahuan penduduk sekeliling Jalan Pematang Libung ini, sama ada mereka mengetahui buah rock melon ini senang atau sukar didapati di kawasan Berpinang. Dan kami mendapati ramai yang mengatakan sukar buah rock melon ini didapati di kawasan Pulau Pinang, manakala 10% mengatakan buah rock melon ini mudah didapati. Kerana itu kami mendapat kelebihan di mana buah rock melon, jika kami membuka cawangan buah rock melon secara vertikasi ini, kami akan mendapat keuntungan yang lumayan. Keputusan yang kami dapat daripada kajian pasaran tadi, penanaman buah rock melon secara vertikasi ini mampu untuk dibangunkan dan dimajukan kerana tidak ramai yang menghasilkan buah rock melon secara vertikasi. Dan kami mendapat respons yang positif daripada penduduk dan pelajar sekeliling. Okay, trend buah rock melon ini, kami untuk pengetahuan, rock melon merupakan satu jenis buah yang unik lain daripada yang lain dan berhak untuk dipasarkan secara intensif. Rock melon ini bukan ada satu nama sahaja, tetapi juga dipanggil sebagai cantaloupe, temikai, mushmelon, rock melon, temikai manis, temikai parsi, spansek atau garma. Okay, ini adalah contoh buah rock melon yang kami ingin pasarkan, yang kami ingin hasilkan secara vertikasi. Okay, golongan sasaran atau sasaran pasaran. Okay, di sini bermaksud pengguna ataupun pelanggan yang akan menggunakan barang dan perkhidmatan yang syarikat keluarkan, dan juga kumpulan pelanggan yang mempunyai keperluan dan keinginan yang dapat dipenuhi oleh perniagaan melalui pembekalan barangan atau perkhidmatan. Dan golongan sasaran bagi kumpulan kami ialah farmer. Okay, segmentasi pasaran merupakan aktiviti organisasi membahagikan sesuatu pasaran yang luas dan berbeza kepada pasaran-pasaran atau kumpulan-kumpulan yang lebih kecil. Tujuan segmentasi pasaran ini adalah untuk membahagikan sesuatu populasi kepada kumpulan-kumpulan yang berlainan, di mana individu-individu dalam setiap kumpulan itu mempunyai keperluan yang serupa.
koridor utara SIA yang terletak di Tasik Lugu. Ini adalah contoh gambar. Okay. Kekuatan yang mereka perolehi ialah mereka merupakan jenis penyagaan pertanian rumah hijau secara vertikasi yang sudah ada jenamanya tersendiri dan dikenali ramai. Sudah mempunyai pelanggan tetap di luar negara seperti Hong Kong, Jepun dan Singapura. Mereka juga mempunyai suasana kedai yang menarik, yang cantik dan selesa, dan mempunyai perkhidmatan layanan pelanggan yang terbaik. Okay, kedua ialah Jabatan Pertanian Pulau Melaka itu sendiri yang mempunyai kekuatan seperti kedudukan tempat Rock Melon ini yang strategik kerana berhadapan dengan jalan utama. Mereka juga mempunyai pelanggan yang tetap dari pelbagai kaum seperti kaum Cina, India dan China, dan mampu mendapatkan buah Rock Melon secara banyak kerana mempunyai umur rumah hijau yang banyak untuk peroleh buah Rock Melon itu sendiri, dan juga dikenali ramai. Akan tetapi kelemahan di sini, mereka menjual buah Rock Melon itu dengan harga yang mahal, walaupun buah Rock Melon ini kurang berjenama dan tidak kerap menjalankan penanaman buah Rock Melon itu. Okay, jenis jangka hayat projek bagi kumpulan kami akan menjalankannya dengan cara sederhana dan kekal. Okay, spesifikasi perancangan. Okay, ia adalah pembahagian di mana lakaran kepada pembinaan bagi penanaman vertikasi buah Rock Melon. Ini melibatkan keperluan-keperluan asas dalam pembinaan kawasan penanaman vertikasi yang akan dibincangkan sebentar lagi. Okay, saya akan teruskan kepada struktur pembahagian kerja. Okey, kumpulan kami telah membahagikan kepada 4 sektor pembahagian kerja, iaitu pengurus projek, pengurus operasi, pengurus pemasaran dan pengurus kewangan. Okey, ini adalah antara tugas dan tanggungjawab setiap pengurus tersebut, iaitu pengurus projek mestilah memastikan bahawa projek yang dijalankan mengikut jadual yang telah dilaksanakan, dan pengurus projek perlulah mengagih tugas kepada orang yang betul dan tepat, dan pengurus projek perlulah mempunyai target bagi melaksanakan projek vertikasi tersebut. Okey, bagi pengurus operasi ataupun ladang pula, beliau perlulah menyediakan infrastruktur asas dan memastikan setiap keperluan tanaman projek vertikasi tersebut mencukupi. Okey, dan pengurus operasi juga perlu memastikan bahawa setiap pekerja yang diambil untuk penanaman projek vertikasi dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya, serta pengurus operasi juga perlulah menyimpan rekod penanaman projek dari semasa ke semasa. Okey, pengurus kewangan. Pengurus kewangan adalah bertanggungjawab dalam mengemas kini dan memantau kewangan projek, dan pengurus kewangan juga menjaga dan mengembangkan aset projek yang diusahakan. Pengurus kewangan juga perlu merancang dan mengawal pembelanjaan projek penanaman Rock Melon, dan pengurus kewangan juga perlulah membuat penyata akaun bulanan dan tahunan projek, serta perlulah membuat satu keputusan terutamanya melibatkan kewangan. Okey, pengurus pemasaran bagi kumpulan kami pula, dia bertanggungjawab dalam menguruskan pengeluaran hasil tanaman buah Rock Melon kumpulan kami, dan memantau hasil keluaran dan kualiti produk, memantau prestasi dan potensi jualan, serta mempunyai kebijaksanaan dalam merancang strategi pemasaran supaya dapat bersaing dengan syarikat yang lain, serta dapat menghasilkan buah yang lebih segar. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan keperluan kerja projek. Okey, keperluan kerja projek yang pertama, kita memerlukan tanah. Kita tahu tanah dalam projek vertikasi Rock Melon kita mestilah bebas daripada masalah air bertakung dan banjir. Dia mempunyai kecurunan iaitu kurang daripada 2% dan mempunyai jalan penghubungan yang baik. Okey, dari struktur perlindungan hujan sangat dititik beratkan dalam penanaman Rock Melon. Hal ini bagi mewujudkan persekitaran yang terkawal dan baik, dan mengelakkan baja dan racun daripada terus larut dan resap daripada air hujan. Struktur perlindungan hujan ini juga penting untuk menghasilkan tanaman yang lebih strategi, dan kualiti dan kuantiti hasil buah Rock Melon kami akan menjadi lebih diminati ramai, dan terutamanya struktur perlindungan hujan penting adalah untuk mengelakkan makhluk perosak. Okey, baja. Baja adalah suatu nutrien yang penting dalam suatu tanaman, kerana baja membekalkan semua mineral secara seimbang, iaitu nitrogen, fosforus, kalium, magnesium
kalsium, ferrum, zinc, kuprum, boron, molybdenum dan sulfur. Okey, baca dalam plan kami telah membahagikan baja dalam penamaan pentagon sirop melon kepada baja set A dan baja set B. Okey, dalam baja set A dia mengandungi kalsium nitrat, amonium nitrat dan ferrum, manakala baja set B mengandungi kalsium nitrat, monokalium fosfat, kalium sulfat, magnesium sulfat, mangan sulfat, kupron sulfat, zinc sulfat, amonium molybdat dan asid borik. Dan baja set A dan set B akan digabungkan untuk menghasilkan keluaran buah yang lebih berkualiti. Okey, manakala media tanaman juga penting sebagai pemegang akar dan pengagihan nutrien kepada tanaman. Media tanaman sebenarnya dihasilkan melalui habuk, sabut dan sekam bakar. Okey, jadual-jadual projek. Okey, jadual-jadual projek penting bagi ini adalah jadual pembajaan penanaman rock melon. Okey, kita dapat dia bermula dengan minggu, kekerapan, jumlah dan kepekatan. Okey, sebagai contoh saya berikan pada minggu pertama hingga minggu kedua kita memerlukan kekerapan pembajaan sebanyak 4 hingga 5 kali dalam sehari dan jumlahnya adalah dalam 600 hingga 1000 serta kepekatannya adalah 1.2 hingga 1.5 dan kepekatannya akan meningkat mengikut minggu dan kita dapat lihat 10 hari yang terakhir di mana baja menjadi pekat sehingga 3.0 sehingga 3.8 dan kekerapan ini adalah bergantung pada cuaca. Apabila cuaca panas maka kita memerlukan lebih siraman dan kepekatan yang lebih tinggi dan kepekatannya adalah bertambah apabila umur tanaman meningkat. Okey, ini adalah jadual pelaksanaan penanaman rock melon. Dia dimulakan dengan pembersihan kawasan, penyediaan tapak, penyediaan semayan, penanaman, pembajaan, kawalan perosak, kawalan penyakit, penyelenggaraan tanaman, penuaian, aktiviti selepas menuai dan terakhir sekali adalah jualan dan pemasaran kepada pihak pembekal. Okey, ini merupakan jadual perangkaan projek dan di sini kumpulan kami telah melakukan sebanyak 12 peristiwa, itu di mana aktiviti yang perlu dilaksanakan juga terdapat 12 perkara, iaitu dalam mengenal pasti masalah, perancangan projek, kenal pasti kumpulan sasaran, pelaksanaan projek, mengumpul maklumat dan data, menggabungkan maklumat dan data, mengira jadual projek, menganalisis status projek, pengawalan dan pemantauan, mengenal pasti tindakan pembetulan, membuat analisis keputusan dan terakhir menyediakan laporan. Di sini kita dapat lihat perkara yang penting dalam jadual perangkaan adalah waktu permulaan awal dan waktu permulaan akhir. Di sini adalah duration ini adalah menunjukkan masa yang diambil oleh kumpulan kami dalam melaksanakan aktiviti tersebut dan yang merah ini adalah jumlah float dan float bebas. Ini menunjukkan jalan kritikal perangkaian tersebut. Okey, inilah raja perangkaian projek yang saya sebutkan tadi. Terdapat 12 peristiwa di mana bermula daripada peristiwa 1 yang dapat dilihat, yang kedua, ketiga dan sehinggalah ke peristiwa yang ke-12 di mana waktu permulaan awal adalah bermula dengan kosong dan akan berakhir sehingga waktu permulaan untuk peristiwa yang ke-12 adalah 71 di mana waktu peristiwa permulaan terakhir iaitu Dopiki akan bermula daripada peristiwa 12 iaitu 71 dan akan berpatah semula ke nombor peristiwa pertama hingga menjadi kosong. Ini dapat saya berikan contoh untuk nombor peristiwa 1 hingga ke nombor peristiwa kedua di mana kumpulan kami memerlukan masa sebanyak 7 hari untuk melakukan rangkaian aktiviti ini. Okey, anak panah merah ini menunjukkan bahawa ini adalah jalan kritikal yang diambil oleh kumpulan kami. Itu dapat lihat bermula daripada peristiwa 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Ini adalah merupakan jalan kritikal yang kumpulan kami hadapi sepanjang kami melaksanakan tugas projek tersebut. Sekian. Baiklah, saya akan teruskan dengan
keperluan sumber-sumber. Sebelum itu terima kasih dahulu kepada pengurus bahagian operasi. Baiklah, sumber pertama yang kami perlukan adalah sumber manusia. Contohnya ialah beberapa orang pekerja pada awalnya yang akan terlibat membantu semasa pembukaan di awal perniagaan One Farms di Hamba kami. Dan seterusnya adalah kewangan. Sumber antara yang kami perlukan iaitu pinjaman kewangan sendiri daripada Tekun Nasional. Serta selain itu, rakan kongsi kami juga mengeluarkan duit terlebih awal untuk memulakan perniagaan sebelum kami mendapat pinjaman daripada Tekun. Seterusnya adalah tapak ladang. Kami memerlukan lokasi yang sesuai bagi membuka ladang dan juga kemudahan asas di kawasan tersebut, contohnya bekalan air dan elektrik, kerana itu adalah antara dua sumber yang penting dalam tanaman fertigasi rock melon kami. Dan seterusnya adalah status tanah untuk membuka ladang. Kami perlukan status tanah untuk memastikan bahawa ladang kami berada di atas tanah yang betul dan sah. Okey, seterusnya adalah sistem pengawalan. Di sini ada beberapa sistem pengawalan yang telah dibagikan, antaranya adalah pengawalan pengurusan ladang. Pertama sekali, pengawalan kami adalah dari segi pengurusan, iaitu pihak pengurusan dia akan mengawal kualiti buah yang dihasilkan oleh syarikat kami. Dan seterusnya menyelenggara tapak peladangan, sama ada tapak tersebut berada dalam keadaan sempurna dan baik ataupun berada dalam keadaan yang memerlukan kami untuk mengambil tindakan jika berlaku apa-apa masalah di kawasan tapak peladangan. Dan seterusnya adalah pemantauan yang berterusan terhadap ladang. Kami perlukan pemantauan kerana jika tiada pemantauan yang dilaksanakan secara berterusan, takut ia akan mengganggu tanaman kami untuk mengeluarkan hasil dengan lebih baik. Seterusnya adalah menilai prestasi kerja pekerja. Penilaian ini dilakukan adalah bertujuan untuk memastikan pekerja kami yang kami dapat itu adalah untuk spesifikasi ataupun mengikut rutin yang telah kami tetapkan dengan jadual-jadual sebelum ini bagaimana menjaga fertigasi rock melon. Baik, seterusnya pengawalan adalah daripada segi penyakit. Contohnya seperti yang kita ketahui, rock melon mudah untuk dikenakan penyakit adalah downy mildew. Contohnya adalah tompok-tompok bersegi berwarna kuning, tompok mula daripada bawah merebak ke atas permukaan daun, dan juga penyakit itu juga boleh menyebabkan pokok mati dan jadi kering. Dan di sini adalah sedikit gambar bagaimana daun pokok rock melon yang telah dijangkiti oleh penyakit downy mildew. Dan seterusnya adalah powdery mildew, juga antara penyakit yang sering terdapat pada rock melon. Contohnya ialah daun tanaman berwarna putih dan kemudian bertukar menjadi kuning, kemudian merah dan akan kering. Dan seperti gambar ini, bagaimana penyakit tersebut telah berjangkit kepada rock melon. Seterusnya adalah hasil pengeluaran hasil tanaman. Kawalan seterusnya adalah menjaga kualiti hasil tanaman. Contohnya memastikan kualiti yang ditetapkan itu adalah kualiti yang dikeluarkan oleh tanaman itu adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya kami bekerjasama dengan kami tahu bagaimana Jabatan Pertanian mengeluarkan spesifikasi yang sebenar tentang berat sesebuah rock melon itu. Jadi mengikut jadi dengan menjaga kualiti ini kami tahu berapa berat yang sesuai untuk sesebuah rock melon dipasarkan. Dan seterusnya juga kami melakukan perjanjian dengan pihak farma untuk jualan, kerana farma juga adalah salah satu sasaran seperti yang telah diberitahu tadi, bahawa farma kami adalah membekal dan mengeluarkan, dan farma akan menjualkannya. Dan sekiranya perjanjian dengan pihak farma telah dilakukan, maka kami lebih mudah untuk menjualkannya di pasaran nanti. Okey, berikut adalah proses operasi, iaitu aktiviti operasi pengeluaran yang dilakukan oleh rock melon. Pertama sekali adalah penanaman rock melon akan dimulakan, hasil tanaman diperolehi, dan peninjauan tentang berat mengikut spesifik yang diletakkan, penjualan kepada wakil farma, penilaian yang tidak balas daripada penjualan rock melon anda memiliki puas hati ataupun tidak terhadap buah yang kami hasilkan. Dan seterusnya mengira keuntungan atau pelanggan modal perniagaan. Dan ini adalah anggaran belanjawan atau kos projek kami. Baiklah, yang pertama adalah rancangan kewangan, kos pelaksanaan projek. Kami bahagikan kepada dua, iaitu kos jangka pendek dan juga kos jangka panjang. Kos jangka pendek ini boleh dilihat melalui pelaburan awal yang kami lakukan. Contohnya seperti pendaftaran syarikat, lesen, duty stamp sebelum kami memulakan perniagaan, serta belanja luar jangka seperti beberapa belanja yang kami perlu keluarkan terlebih awal untuk memulakan perniagaan kami. Dan kos jangka panjang pula adalah pembelanjaan bagi menguruskan perancangan perniagaan. Contohnya ialah perolehan aset tetap, iaitu untuk membeli barang-barang perniagaan, contohnya
seperti tanaman, rumah tanaman, meter air dan lain-lain. Dan ini adalah penyataan proforma untung rugi bagi tempoh berakhir 31 Disember 2014. Baiklah, modal permulaan kami, aset tetap kami di sini adalah 20,000, perdagangan yang kami akan gunakan adalah 40,000 dan modal pelaksanaan awal bagi pembukaan syarikat kami adalah 3,000. Dan kos pengeluaran kami adalah elektrik dan telefon serta air berkos dalam 37,200. Dan ini adalah beberapa belanja pentadbiran yang kami akan gunakan, iaitu gaji pengurus 96,000, pekerja 28,800, sok-sok pengangkutan 1,200 serta belanja kewangan lain-lain dan juga faedah tekun yang telah kami masukkan. Jumlah belanjaan seluruhnya adalah 213,599 ringgit 81 sen dan telah ditolak dengan awal tadi, iaitu jumlah belanjaan awal syarikat kami itu 30,000 dan untung bersih yang kami dapat akhir tahun nanti adalah sebanyak 86,419 sen. Dan ini juga adalah jadual bayar balik pinjaman kewangan yang kami pinjamkan daripada Tekun, iaitu jumlah pinjaman asas kami hanyalah 50,000, kadar faedah kami adalah 4% dan tempoh pinjaman kami adalah 5 tahun. Dan sini adalah tahun pertama, faedah pokok kami adalah 2,000, bayaran tahunan yang bukan adalah 10,000, bayaran pinjaman kami total adalah 72,499 sen dan baki setiap tahun yang kami adalah 50,000 untuk tahun pertama, pinjaman untuk tahun pertama. Okey, seterusnya adalah penyumbang utama dana dan modal. Seperti yang diketahui, penyumbang utama kami adalah rakan kongsi, iaitu setiap rakan kongsi kami akan menyumbangkan sebanyak 62,500 dan dalam nilai tersebut 62,500 ini adalah sumbangan sama ada secara peribadi oleh rakan kongsi sendiri, iaitu melalui mereka pinjaman peribadi ataupun simpanan mereka sendiri. Dan ini adalah satu sebagai pelaburan. Dan untuk rakan kongsi, kami sendiri menyediakan hitam putih ataupun surat untuk memastikan satu perjanjian dibuat antara rakan kongsi agar apabila berlaku sesuatu masalah, kami boleh menangani ia dengan secara sistematik. Okey, dan seterusnya adalah Tekun, iaitu pinjaman kami yang dapat sebanyak 50,000 dengan faedah 4% dan bayaran semula selama 5 tahun bersama faedah yang telah dikenakan. Okey, seterusnya adalah contingency plans projek kami jika berlaku sesuatu masalah. Contingency plans atau rancangan luar jangka diperlukan dalam sebarang bentuk perniagaan. Pelan rancangan luar jangka ini merupakan satu set rancangan disediakan serta dilaraskan setiap langkah yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan atau masalah semasa perniagaan berlangsung. Dan juga pelan ini juga diwujudkan untuk memastikan kami adalah pasukan yang mampu mengurus krisis yang berlaku jika krisis yang berlaku itu adalah secara tiba-tiba. Dan pelan ini adalah juga metodologi perniagaan yang dilaksanakan secara berterusan dan memberikan jawapan kepada beberapa soalan yang mungkin timbul semasa contingency plan. Contohnya macam bagaimana kami hendak membina semula fungsi perniagaan tersebut, macam mana yang mungkin dihadapi, dan juga impak kepada perniagaan yang baru dimulakan apabila berlaku suatu perkara. Dan juga jika berlaku masalah, berapa banyak kerugian yang kami boleh tampung dan apakah pilihan yang kami sendiri boleh ambil, dan juga berapa banyak kos yang diperlukan bagi pemulihan yang akan dijalankan, serta berapa banyak modal yang diperlukan untuk memulakan semula perniagaan tersebut jika berlaku sesuatu masalah. Dan ini adalah beberapa risiko-risiko dalam bidang pertanian yang kami mungkin terpaksa lalui. Contohnya ialah cuaca. Seperti yang kita ketahui, untuk fertigasi rock melon, cuaca seperti yang diperlukan adalah cuaca panas pun tidak mengapa. Tapi jika cuaca sering hujan dan banjir, ia akan mengacau sistem aliran rock melon itu sendiri. Dan juga kedua ialah pekerja. Masalah pekerja mungkin akan berlaku jika pekerja tidak memiliki komitmen yang penuh terhadap dalam menguruskan bidang perladangan. Kerana pekerja sendiri kita tahu memiliki masalah dalam meluangkan komitmen untuk mengendalikan bidang perladangan. Dan sebenarnya ada masalah kewangan. Seperti yang kita ketahui, pinjaman kepada Tekun untuk pulangan adalah dalam 5 tahun. Jika kita lewat untuk pulang, mungkin akan tindakan akan dikenakan kepada pihak syarikat kami. Dan itu sahaja daripada kami.
pembintangan daripada kami iaitu Kumpulan Syarikat One Farm. Terima kasih.